الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Wahai Bani Israel, kenangkanlah nikmat-nikmatku yang aku telah kurniakan kepada kamu, dan ingatlah bahwasanya aku telah melebihkan nenek moyang kamu yang taat dahulu atas seluruh alam yang ada pada zamannya, dan peliharalah diri kamu dari azab sangsara hari akhirat, yang padanya seseorang tidak dapat melepaskan orang lain yang berdosa sedikit pun dari balasan azab, dan tidak diterima syafaat daripadanya, dan tidak pula diambil daripadanya sebarang tebusan, dan mereka yang bersalah itu tidak akan diberi sebarang pertolongan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah sekalian kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Saya menyeru diri saya sendiri dan juga sidang Jumaat sekalian agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala suruhannya dan menjauhi segala yang ditegahnya. Sidang Jumat sekalian, peperangan antara umat Islam Palestin dan kaum Yahudi adalah satu rentetan peperangan yang telah lama berlangsung, melebihi setengah dekad. Namun kenyataannya hari ini umat Islam Palestin menghadapi tekanan demi tekanan yang amat mengecewakan. Walaupun umat Islam sebenarnya jauh lebih ramai dari segi bilangannya berbanding dengan bangsa Yahudi, namun bilangan yang amat banyak sahaja tidak cukup untuk mengalahkan mereka. Bahkan untuk menakutkan mereka sahaja pun kita tidak berupaya. Inilah kenyataan yang ada di hadapan kita. Suka ataupun tidak, kita mesti menerima hakikat ini. Sidang Jumaat sekalian, sebenarnya Yahudi bukanlah satu bangsa yang boleh diajak berdamai. Sejarah yang panjang semenjak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu telah membuktikan bahawa mereka memang suka memungkiri janji. Peristiwa peperangan terhadap Yahudi Bani Nadir dan Bani Qunaiqah di Madinah merupakan bukti yang amat nyata bahawa kalau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun mereka telah memungkirinya, maka apakah yang mahu diharapkan dengan persahabatan dan perdamaian ciptaan Amerika seperti perjanjian Camp David dan siri-siri perjanjian lain sebelum ini.
Mereka hanya berjanji ketika mereka lemah. Gencatan senjata hanya berlaku apabila mereka hampir kalah. Sebaliknya, apabila mereka mempunyai kekuatan, mereka akan memerangi kita di mana sahaja mereka berada. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Mumtahanah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In yasqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun. Maksudnya, jika mereka dapat menangkap kamu, mereka akan menjadikan kamu musuh-musuh mereka dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakitimu dan bercita-cita supaya kamu menjadi kafir. Sidang Jumaat sekalian, Asy-Syahid Said Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran menyebut mengenai tabiat sebenar bangsa Yahudi yang amat ketara, iaitu tabiat kufur, tidak mengenang kebaikan, mementingkan diri sendiri dan fanatik, perkauman yang tebal. Mereka merasa bahawa setiap kebaikan yang dicapai oleh orang lain selain mereka adalah dipotong dan dirampas daripada mereka. Mereka menunggu-nunggu umat manusia lain ditimpa bencana dan malapetaka, serta mereka menaruh dendam kesumat terhadap bangsa-bangsa lain. Mereka menderita akibat hasad dengki mereka sendiri. Bahkan mereka membuat umat-umat lain menderita kesan hasad dengki mereka dalam bentuk fitnah dan huru-hara yang dicetuskan oleh mereka antara bangsa dengan bangsa, negara dengan negara, bahkan agama dengan agama lain. Mereka menyalakan api peperangan untuk menangguk di air yang keruh dan memuaskan dendam kesumat mereka yang tidak pernah padam. Juga dalam bentuk kemusnahan yang dilakukan ke atas kaum-kaum lain, di samping kaum-kaum lain yang bertindak balas terhadap mereka. Semua kejahatan dan angkara murka ini adalah terbit dari tabiat mementingkan diri. Sidang Jumaat sekalian, sebenarnya bangsa Yahudi tidak mempunyai kekuatan dari sudut fizikal dan perasaan. Kekuatan mereka adalah bergantung kepada sokongan Nasrani Amerika dan Britain, serta sekutu mereka yang bertindak kononnya sebagai polis dunia. Hampir semua negara Islam terlalu bergantung dan takut kepada mereka. Ini kerana kejayaan mereka memecah belahkan kita mengikut fahaman nasionalis masing-masing. Negara Arab dipecahkan dengan cara membantu sebahagian pemimpin merampas kuasa daripada raja yang memerintah melalui sistem perwarisan beraja. Maka raja yang masih memegang tampuk pemerintahan sentiasa akan berburuk sangka dengan pemerintah yang merampas kuasa. Oleh itu, janganlah diharapkan negara Arab akan bersatu padu selagi persangka buruk ini tidak dihapuskan. Negara Islam selain Arab juga dipecahkan dengan isu dalaman yang pelbagai. Hari ini, contohnya, kita dimomokkan bahawa para mujahidin adalah pengganas. Mereka yang berpegang teguh dengan agama dianggap puak pelampau. Justru itu, kita melihat malah masalah yang menimpa umat Islam hari ini dilihat dalam perspektif yang berbeza. Negara Islam
dan rakyatnya melihat bahawa Baitul Maqdis sebagai masalah Palestin atau masalah Arab. Kekejaman di Syria dilihat sebagai masalah rakyat Syria. Malah masalah negara Mesir dianggap sebagai masalah dalaman mereka. Sedangkan ini adalah masalah umat Islam sejagat. Kita wajib berjihad mempertahankan Baitul Maqdis walaupun seluruh bangsa Arab bersetuju menyerahkan kepada Yahudi yang menjadi asas dan hakikat pertarungan ini adalah akidah. Namun kedua-dua Yahudi dan Nasrani yang begitu lama berseteru dengan Islam dan kaum muslimin itu menggambarkan pertarungan itu dengan berbagai warna dan sebab lain. Mereka mengangkat berbagai panji perjuangan yang lain dengan cara yang amat pintar, licin dan sulit. Mereka menguji semangat kegairahan kaum muslimin terhadap agama dan akidah mereka. Apabila mereka memerangi kaum muslimin di bawah bendera pertarungan kerana agama. Oleh sebab itulah musuh-musuh ketat yang lama itu mencari jalan yang lain, iaitu mereka mengubah bendera perjuangan. Mereka tidak mengisytiharkan peperangan itu atas nama peperangan terhadap akidah, sedangkan peperangan kerana akidah itulah yang menjadi tujuan mereka yang sebenarnya, kerana bimbang dengan kegairahan kaum muslimin berperang kerana akidah dengan semangat jihad yang berkobar-kobar. Maka mereka mengisytiharkan peperangan itu atas nama peperangan mempertahankan tanah air, peperangan kerana ekonomi, peperangan kerana politik dan sebagainya. Mereka mencampakkan ke dalam hati umat Islam bahawa peperangan mempertahankan akidah adalah cerita lama yang basi dan tidak punya sebarang erti. Mereka menggambarkan bahawa agama tidak harus menjadi sebab yang wajar bagi kita untuk turut ke medan peperangan, bertempuran atas namanya. Inilah sifat kaum yang fanatik dan mundur akidahnya supaya mereka terselamat dari kekuatan jihad umat Islam. Sedangkan dalam hati barisan Zionis antarabangsa, barisan salib antarabangsa dan barisan komunis antarabangsa, semuanya memasuki medan pertempuran bertujuan menghancurkan akidah Islam. Oleh itu, apabila kita terkeliru dengan tipu daya mereka, maka kita tidak boleh menyalahkan orang lain kecuali diri kita sendiri. Kerana kita telah menjauhkan diri dari mengingati bimbingan dan arahan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekalian umatnya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maksudnya, dan Yahudi dan Nasrani tidak akan redha selama-lamanya kepada kamu sehinggalah kamu mengikut cara hidup mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Wa in intahu fa innallaha bima ya'maluna basir. Surah Al-Anfal ayat 39. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang jemaat sekalian, untuk menghentikan kekejaman Israel, Yahudi serta sekutu-sekutunya, umat Islam mesti menyediakan bekalan teknologi dan maklumat secukupnya. Tetapi malangnya kita masih terus berbaik sangka dengan mereka. Setengah negara Islam masih terus mengadakan hubungan diplomatik, hubungan kebudayaan dan hubungan sukan dengan mereka. Mereka menggunakan kekuatan ekonomi, politik dan sebagainya bagi menghancurkan saudara kita umat Islam. Mereka haruslah difikirkan cara yang berkesan bagi menghadapi mereka. Antaranya, pertama, kita mestilah menyedari bahawa bangsa Yahudi merupakan musuh kita sepanjang zaman. Kedua, umat Islam mestilah melengkapkan diri dengan segala bentuk kekuatan, sama ada dalam bidang keilmuan, ketenteraan, kekuatan rohani dan semangat juang. Ketiga, kita harus sanggup mengeluarkan belanja dan tenaga bagi membantu jihad fi sabilillah, seperti mengadakan tabung jihad rakyat Palestin. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maksudnya, dan belanjakanlah harta kamu bagi persiapan peperangan di jalan Allah, dan jangan kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Keempat, kita mesti sentiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada kita dan menghukum mereka setimpal dengan perbuatan mereka. Marilah kita bersama-sama membaca Qunut Nazilah. InsyaAllah kita akan baca di solat Jumaat ini. Dalam solat kita, hendaklah kita membaca Qunut Nazilah dalam solat kita, agar Allah menurunkan bencana kepada mereka dan sekutu-sekutu mereka. Sidang jemaat sekalian, kita kena ingat bahawa doa semata-mata tidak akan menjamin kemenangan kita. Namun, usaha yang disertai dengan doa akan membuka harapan dengan syarat kita yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman-Nya dalam surah Muhammad ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolong kamu dan menetapkan pendirian kamu. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim
واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الدعاة والمجاهدين، اللهم دمر الكفرة والمشركين واهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم بقدرتك وقوتك يا رب العالمين. اللهم وفق سلطان نزرين معز الدين شاه ابن المرحوم سلطان أزلان محب الدين شاه المغفور له بما تحب وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.